Hai, Assalamualaikum. Baiklah, di perkongsian saya yang lepas, saya ada menceritakan tentang perkembangan tulisan tangan. So, hari ini saya akan menceritakan pula tentang apa masalah-masalah atau kesukaran yang selalu kita dapat lihat dalam kalangan kanak-kanak yang berkaitan dengan tulisan tangan. Baiklah, kesukaran yang pertama yang kita selalu dapat lihat adalah berkaitan dengan cara menggenggam pensel. Jadi, seperti di video saya yang lepas, saya ada menceritakan tentang perkembangan macam mana genggaman pensel bagi kanak-kanak. Jadi, kita kena lihat cara anak-anak menggenggam pensel tu adakah bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Seterusnya, masalah kedua yang kita dapat lihat adalah posture kanak-kanak tersebut ketika duduk. Jadi kalau berkaitan dengan posture, kita dapat lihat melalui beberapa aspek. Yang pertama sekali adalah kedudukan kerusi dan juga meja. Adakah kedudukan kerusi dan juga meja itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi hingga menyebabkan kanak-kanak itu tidak selesa untuk menulis dalam masa yang lama, ataupun masalahnya kanak-kanak tersebut sukar untuk mengekalkan kedudukan badan mereka dalam keadaan tegak semasa menulis dan mewarna. Saya beri satu situasi. Contohnya, kita berikan anak-anak itu mewarna dalam masa 10 minit. Jadi kita lihat adakah anak-anak tersebut boleh mengekalkan posture mereka dalam keadaan tegak, ataupun mereka akan mula meletakkan kepala atas meja ataupun memberatkan badan di sebelah bahagian. Selain itu, masalah yang ketiga adalah masalah tekanan yang diberikan semasa menulis. Adakah tekanan yang diberikan terlalu ringan ataupun terlalu berat? Jadi bagi kanak-kanak yang menulis terlalu menekan, kanak-kanak ini biasanya akan menjadi cepat letih ketika menulis, dan itu juga akan menyebabkan mereka cepat give up untuk menyalin tugasan yang diberikan oleh guru di sekolah. Seterusnya, kita lihat masalah yang keempat, iaitu pembentukan huruf. Jadi pembentukan huruf ni, kita akan lihat bagaimana cara anak itu membentuk sesuatu huruf. Sebagai contoh, huruf B. Kita lihat macam mana dia membentuk garisan lurus daripada atas ke bawah, dan garisan melengkung itu sama ada daripada kanan ataupun mereka menulis daripada kiri untuk membentuk huruf B tersebut. Baiklah, masalah yang kelima adalah saiz huruf tersebut. Kita lihat sama ada saiz huruf kecil itu ditulis dengan saiz yang seragam, dan huruf besar itu ditulis dengan saiz yang seragam, ataupun berlakunya percampuran saiz di antara saiz huruf besar dan juga huruf kecil. Masalah yang keenam adalah jarak di antara satu-satu perkataan. Adakah satu-satu perkataan itu ditulis dengan jarak yang bersesuaian seperti jarak satu jari ataupun satu pensel, ataupun ditulis dengan rapat-rapat? Baiklah, masalah yang ketujuh adalah kedudukan huruf. Jadi kedudukan huruf ni kita dapat lihat sama ada anak-anak ini menulis betul di atas garisan ataupun menulis secara tidak konsisten. Sama ada yang perkataan berada di atas garisan, ada yang perkataan berada betul-betul di tengah garisan, ataupun berada di bawah garisan. Seterusnya, masalah yang ke-8 adalah percampuran di antara huruf yang besar dan yang kecil di dalam satu perkataan. Jadi kat sini kita lihat adakah anak-anak tersebut menulis secara konsisten huruf yang kecil di dalam satu perkataan, ataupun mereka menulis huruf besar di awal perkataan, seterusnya huruf yang kecil, ataupun mereka hanya mencampur huruf besar dan kecil di dalam satu perkataan. Dan masalah yang terakhir adalah penggunaan huruf besar. Jadi kat sini kita lihat adakah anak-anak tahu bila masa penggunaan huruf yang besar tersebut, seperti digunakan di awal ayat, ataupun ketika menulis tajuk, ataupun ketika menulis nama mereka. Baiklah, jika ibu bapa mendapati anak-anak anda mempunyai beberapa masalah seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, bolehlah bawa anak-anak anda berjumpa dengan occupational therapy untuk menilai punca kepada masalah anak-anak tersebut dan mendapatkan rawatan yang bersesuaian. Baiklah, di video akan datang, kami akan menerangkan pula tentang apa bentuk-bentuk rawatan yang biasa dijalankan oleh occupational therapy terhadap kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam tulisan tangan. Jumpa di video akan datang. Bye!